Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan mengumumkan jenama daging sujuk beku yang memalsukan logo halal dalam masa terdekat. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata, langkah itu akan dilaksana secepat mungkin bagi menghilangkan keresahan pengguna. Pihaknya cakna dengan keresahan pengguna untuk membeli daging sejuk beku yang berada dalam pasaran susulan pendedahan produk daging beku import yang diragui status halal baru-baru ini. KPDN HEP memandang serius isu tersebut dan mahu pengguna lebih berhati-hati ketika membeli barangan walaupun terdapat logo halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada bungkusan. Dalam masa sama, beliau turut meminta JAKIM agar melakukan penambahbaikan terhadap sijil halal supaya tidak mudah ditiru mana-mana pihak tidak bertanggungjawab. Jadi kita berharap pihak JAKIM akan bertindak proaktif untuk memastikan bahawa bila ada saja sijil halal tersebut, semua orang boleh scan. Sama ada dia itu halal tak halal ataupun di mana-mana sekat tersebut sebab benda sekarang ni digital lah ataupun QR code ni dah benda yang very simple sekarang. Mudah di mana-mana pun semua benda ada. Jadi supaya digital lah. Jangan dunia dah berkembang maju, kita masih berada di tahap yang lama. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program ziarah di Dewan Undangan Negeri Dun Mane di Kuala Terengganu. Plus Malaysia Berhad Plus mengingatkan pengguna lebuh raya yang melakukan perjalanan rentas negeri yang dibenarkan mulai hari ini agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Plus dalam kenyataannya menasihati orang ramai antara lain supaya memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal serta mendaftarkan diri menggunakan aplikasi My Sejahtera apabila singgah di kawasan rehat dan rawat RNR, hentian dan restoran jejantas di sepanjang lebuh raya. Plus juga menyarankan pengguna menyemak status destinasi yang dituju daripada perspektif COVID-19 sebelum memulakan perjalanan yang boleh didapati menerusi Majlis Keselamatan Negara MKN atau aplikasi My Sejahtera. Pengendali lebuh raya berkenaan turut mengingatkan orang ramai agar menambah nilai kad tak cenggo lebih awal dan memastikan baki mencukupi sebelum memasuki lebuh raya. Ini bagi menggalakkan transaksi tanpa sentuh dan tanpa tunai yang berperanan mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Orang ramai juga dinasihati memuat turun aplikasi Plus untuk pelbagai urusan yang memudahkan perjalanan termasuk membuat pra-pesanan makanan di RNR terpilih bagi mengurangkan masa menunggu dan beratur membeli makanan selain menjaga penjarakan fizikal. Sektor pelancongan antara yang terkesan dalam sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Justeru pengumuman penamatan PKPB di kebanyakan kawasan selain kerajaan membenarkan aktiviti rentas sempadan negeri telah mendapat reaksi positif oleh pemain industri perhotelan dan pelancongan. Menurut Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, Uzaidi Udanis, penggiat industri pelancongan harus memberi keyakinan baharu kepada pelancong tempatan untuk melancong di dalam negara. Oleh itu kami telah bekerjasama dengan pihak Malaysia Productivity Corporation ataupun MPC, sebuah agensi kerajaan, untuk mensijilkan semua penggiat industri pelancongan dan menekankan supaya mereka mematuhi SOP yang ketat yang juga bertaraf antarabangsa. Nada sama turut disuarakan Presiden Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor, Dr. Fatir Badri Al-Hadad. Di Selangor contohnya ada 3 daerah telah dibuka sepenuhnya, tetapi dengan pembukaan tersebut pastinya dapat membantu kerajaan negeri Selangor untuk merancang sesuatu bagi menarik pelancong datang ke sini. Beliau turut berharap kerajaan tidak meminggirkan pemain sektor pelancongan. Ini kerana pihak hotel hujarnya juga memainkan peranan penting dalam menerapkan kepatuhan SOP kepada pelanggan.
As part of our ongoing efforts to create a trusted and nurturing environment for you, we have embraced a series of safety measures and precaution measures across all our Shangri-La hotels. Lembah Kelang terus menyumbang kes tertinggi COVID-19 di seluruh negara dengan merekodkan 515 daripada jumlah keseluruhan 1,335 kes yang dilaporkan semalam. Selangor merekodkan jumlah kes tertinggi iaitu 337 kes, diikuti Negeri Sembilan 258 kes dan Sabah 250 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah keseluruhan kes jangkitan turut disumbang menerusi kluster penjara dan pusat tahanan iaitu 243 kes. 3 kluster baru menyumbang lebih 180 kes dengan kluster Ceram 155 kes, kluster Pulau Berhala 23 kes serta kluster Jalan Tampoi 9 kes baru. 376 kes lagi adalah kes baharu kluster-kluster aktif sedia ada. Manakala hanya 3 daripada kes adalah kes import. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes jangkitan di seluruh negara kini 72,694. Dalam pada itu, 1,069 pesakit COVID-19 dibenarkan pulang. Jumlah kes pulih keseluruhan kini 61,273. Sementara itu, Johor dan Perak masing-masing mencatatkan 1 kematian menjadikan angka korban di negara ini 382 orang. 250 anggota polis dibantu oleh Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Sukarelawan Malaysia ditugaskan memantau kawasan flat persiaran Paya Terubong, Relau serta Desa Bistari Blok A dan B, Batu Uban. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santung berkata, sekatan jalan di kawasan berkenaan turut dilaksanakan selepas kawasan itu diisytiharkan sebagai zon merah dan diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. PDRM turut menempatkan pos pemeriksaan bagi memantau pergerakan setiap penduduk supaya tidak meninggalkan lokasi yang telah diisytiharkan PKPD. Orang awam ataupun penduduk di dua-dua lokasi ini yang diisytiharkan PKPD untuk mematuhi segala arahan-arahan ataupun peraturan ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ini bagi memastikan penularan wabak COVID-19 ini dapat kita kawal dengan lebih baik. Sebelum ini, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dikuatkuasakan di 2 lokaliti zon merah bermula 7 Disember hingga 20 Disember ini. Ia melibatkan flat persiaran Paya Terubong, Relau dan flat Desa Bistari, Batu Uban. Dalam pada itu, Polis Johor tidak akan bertolak ansur dengan semua pihak yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan di semua daerah di negeri itu yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketua Polis Negeri Datuk Ayub Han Maidin PC berkata pihaknya akan menggerakkan pasukan khusus bagi melakukan pemantauan dan pemeriksaan rawak SOP yang turut disertai pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Hari Jumaat ada satu insiden, tuan-tuan. Saya pergi kebetulan untuk bersarapan di sebuah restoran. Saya tengok satu meja ada 5 orang duduk, dan meja bulat. Bila ditegur, tuan-tuan, orang awam tersebut marah, tak berpuas hati, tuan. Itulah sikap. So kita tidak akan bertolak ansur, tuan-tuan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Kontijen Negeri Johor Bahru. Daripada 23 sekatan jalan raya di seluruh Johor, hanya 13 yang masih lagi dikekalkan bagi penugasan Ops Benteng. Ia bagi mengekang penyeludupan manusia di kawasan pantai timur dan barat negeri itu. Sabtu lalu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan PKPB dilaksanakan di Johor Bahru, Batu Pahat dan Kulai. Begitu juga PKPB di Kota Tinggi yang dilanjutkan sehingga 20 Disember.
Kebanyakan pencarum sudah mula membuat perancangan awal untuk pengeluaran KWSP akaun 1 melalui iSINA. Kalangan yang ditemu bual ada yang merancang untuk memulakan perniagaan, ada juga yang berhasrat menyimpan untuk pendidikan anak-anak. Jika ada kegunaan tu saya akan guna untuk untuk ekonomi saya lah. Maksud dia saya punya pembelanjaan, then saya boleh keluarkan modal untuk saya punya bisnes, macam tu. Oh, kalau dapat keluarkan duit daripada wang KWSP yang diberikan tu, insya-Allah lah saya akan gunakan untuk pembelajaran pendidikan, pertama sekali untuk pembelajaran pendidikan anak saya lah. Saya nak simpan untuk masa depan lah, in future. Tak tahu lagi lah, untuk sekarang saya tak perlu lagi lah. So, I nak simpan dulu. Setakat ni memang tak ada perancangan lah untuk buat withdraw pun. Sebab pada saya, sebenarnya itu adalah saving. KWSP ni adalah saving yang perlu untuk masa akan datang lah. So, kalau kita tak ada keperluan yang untuk kita nak withdraw, saya rasa tak perlu kot. Sementara itu, Yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur, Samsudin Muhammad Fauzi menasihatkan pencarum untuk menggunakan wang tersebut secara berhemah, terutama dalam melunaskan hutang tertunggak. Saya nasihatkan dalam situasi ini ramai yang akan jadi berkobar-kobar untuk berniaga dan sebagainya, dan ukur kepada kemampuan diri sendiri, jangan membazir wang tersebut. Jangan berhutang alung untuk menambah kepada modal perniagaan, seperti contohnya sebagai modal penambahan untuk wang iSINA. So akhirnya anda akan hilang segala-galanya, yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran. Elakkan hutang alung. Kerajaan belum memperhalusi cadangan Bank Dunia agar negara meningkatkan usia persaraan kepada 65 tahun. Sebaliknya, kerajaan komited terhadap usaha menangani pengangguran yang merekodkan kadar 5.3% sejak Mei. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, fokus tertumpu kepada penyediaan peluang pekerjaan kepada rakyat yang dihimpit krisis ekonomi dan kesihatan ketika ini. Kerajaan juga belum ada jawapan kemasukan pekerja asing setakat ini memandangkan negara sedang mengawal penularan COVID-19. Hari ini, pelbagai krisis ekonomi ada, krisis kesihatan ada, sedikit sebanyak krisis political instability ada. Dengan keadaan ini, kalau kami Kementerian Sumber Manusia dan Kerajaan Malaysia sempat mengurangkan kadar pengangguran ke pada 4.5%, saya akan tetapkan menjadi satu kejayaan besar. Sementara itu, sebanyak 3,927 permohonan perakuan penginapan diterima majikan daripada 4 sektor, iaitu pembuatan, pembinaan, pertanian dan perkhidmatan dari 1 September hingga 29 November. Hampir 40% diluluskan, manakala bakinya sedang diteliti dan ada yang ditolak. Permohonan itu bagi memperkasa Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja Akta 446. Langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Keadaan banjir semakin pulih. Hanya Kelantan dan Terengganu masih terjejas dengan kira-kira 46 penduduk daripada 12 keluarga berada di 2 pusat pemindahan sementara PPS. Di Kelantan, hanya 37 penduduk terjejas berada di 1 PPS di Pasir Mas. Manakala di Terengganu, 87 penduduk terjejas banjir telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing.
Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kini hanya tinggal 9 penduduk terjejas yang ditempatkan di SMK Mercang Marang. Banjir gelombang ketiga bermula 3 November lalu dengan jumlah tertinggi penduduk dipindahkan mencecah 2,800 orang. Di Pahang pula, PPS di daerah Pekan iaitu DSK Seri Telentang telah ditutup sepenuhnya. 7 PPS di Raub turut diarahkan tutup sepenuhnya berikutan cuaca baik dan keadaan banjir kembali pulih. Di Terengganu, 405 keluarga yang terjejas banjir baru-baru ini menerima bantuan lebih RM121,000 daripada Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah. Bantuan disalurkan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR ke Tengah Ambik Cakna. Setiap keluarga kita agih sebanyak RM300 untuk dibelanjakan terutamanya membersih rumah dan sebagainya. Dan ini merupakan satu gelombang yang pertama banjir di negeri Terengganu. Dan wilayah Ketengah terkesan di kawasan pedalaman seperti Air Putih, pedalaman Dungun, seberang Petasan dan sebagainya, dan juga sebahagian daripada Hulu Terengganu. Kerana wilayah Ketengah terbahagi kepada dalam tiga parlimen, iaitu Parlimen Kelaman, Parlimen Dungun dan juga Parlimen Hulu Terengganu. Kira-kira RM400,000 diperuntuk untuk bantuan musim tengkujuh tahun ini. Bantuan yang diagihkan adalah untuk penduduk terjejas banjir gelombang pertama. Jadi, saya kemah-kemah barang sampai pukul 2.30 malam. Air dah penuh dalam rumah. Jadi, alhamdulillah hari ini saya dapat terima bantuan daripada Ketengah dan dia ambil cakna. Mudah-mudahan akan datang lebih cakna lagi. Selain bantuan banjir, Ketengah memperuntukkan RM1.3 juta bagi melaksanakan program CSR pada tahun ini dengan tumpuan kepada aspek pembangunan masyarakat. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan menambah baik SOP pengurusan bencana banjir selaras keperluan SOP mencegah penularan COVID-19. Jelas Ketua Pengarahnya, Datuk Dr. Aminuddin Hashim, SOP itu termasuk pemakaian pelitup separuh muka ketika menjalankan operasi menyelamat. Pakai face mask ni bila hujan dia agak menyusahkan, basah dan menyukarkan untuk anggota kita turun ke bawah dan membantu. Dan kita kalau boleh tak nak ada kontak lah kan. Sebab kita tak nak responder tu dalam keadaan mereka membantu, mereka terlupa bahawa wujudnya COVID-19. Terdahulu beliau mengadakan lawatan ke depo simpanan keperluan bencana JKM di Kota Baru. Kira-kira 6,800 kemudahan logistik seperti bot dan lori kini sedia untuk digerakkan, begitu juga kemudahan di PPS. NADMA juga sudah menyalurkan RM50,000 kepada Kerajaan Kelantan, RM20,000 kepada setiap daerah dan RM20,000 lagi kepada Sekretariat Bencana APM. Ini pula peringatan pihak bomba kepada penduduk terjejas banjir khususnya di Terengganu. Harus sentiasa peka dan waspada dengan keadaan semasa sepanjang musim monsun ketika ini. Nasihat saya supaya kita sentiasa berhati-hati. Jangan mendekati benda-benda yang boleh kita tak menduga, kerana arus air di dalam parit-parit ataupun terusan ataupun air ini sudah tentulah airnya laju dan tak sempat kita nak menyelamatkan diri. Ini amat berbahaya. Jadi saya tak nak menambahkan statistik kematian di musim-musim banjir ini. Beliau turut mengingatkan agar orang ramai mengelak daripada mengunjungi kawasan rekreasi seperti air terjun, sungai, tasik atau pantai bagi mengelak sebarang risiko musim tengkujuh. Dalam pada itu, bekalan makanan khususnya beras di negeri-negeri terjejas banjir dijamin mencukupi. Keperluan sentiasa dipantau meskipun negara berdepan penularan COVID-19.
Dan jadi benda ini berterusan, maknanya import pun berterusan, pengeluaran pun berterusan, beras yang berada di kilang-kilang terus keluar dan sebagainya. Jadi benda ni is ongoing proses dan kita jamin bekalan makanan negara mencukupi. Selain itu, banjir di selatan Thailand ketika ini jelasnya tidak menjejaskan bekalan import makanan ke Malaysia kerana ia berlaku setiap tahun dan keperluan mengenainya telah diambil kira pihak kementerian. Beliau menyatakan demikian dalam satu program di Pasir Putih, Kelantan. Berita sukan, Kerajaan Negeri Kedah menzahirkan rasa simpati dan duka cita di atas kejadian kemalangan yang menimpa pemain kebangsaan Muhammad Syafiq Ahmad. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata kejadian kemalangan tersebut pastinya meninggalkan kesan yang mendalam ke atas pemain itu. Beliau turut berharap Syafiq dan keluarga dapat menerima dengan tabah dan redha. Kerajaan negeri juga akan menimbang menghulurkan sumbangan kepada keluarga Muhammad Syafiq. Harap beliau dapat terus bersabar, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Bila kehidupan Allah hantar kita ke dunia ini, bila selesai urusan kita di dunia, Allah akan panggil balik. Dan cara Allah panggil balik itu bermacam-macam caralah, menjadi asbab. Dan saya sangat merasailah kesukaran yang beliau hadapi waktu ini, kehilangan ibu mertua, kehilangan anak, di samping isteri yang sedang dirawat di hospital keadaan parah. Beliau yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA ditemui selepas pengebumian jenazah ibu mertua dan anak Muhammad Syafiq. Sementara itu, di Pendang, Kedah, suasana sayu dan menyayat hati menyelubungi kediaman keluarga mentua Syafiq. Bekas Setiausaha Kehormat Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Datuk Aminuddin Omar, berkongsi suasana pilu yang dirasai ketika menziarahi keluarga pemain berkenaan. Beliau turut menzahirkan rasa simpati dan berharap keluarga pemain skuad kebangsaan itu tabah serta redha menerima segala ketentuan takdir. Saya cukup berasa duka cita di atas kejadian tersebut dan kita bermohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar roh ibu mentua dan juga anaknya dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya secara peribadi yang mengenali saudara Syafiq Ahmad yang pernah berkhidmat dalam pasukan bola sepak negeri Kedah pada musim season 2013, 14, 15, 16 bersama-sama dengan beliau dan cukup rasa terharu di atas kejadian yang berlaku pagi tadi yang mengorbankan nyawa anaknya dan juga ibu mentuanya. Jenazah anak lelaki dan ibu mentua Muhammad Syafiq selamat dikebumikan selepas solat Isyak. Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya Tan Cheng Ho berharap semua pihak memberikan sokongan dan peluang buat penyerang muda Johor Darul Takzim JDT untuk pulih kembali. Ia susulan kemalangan yang menimpa keluarga pemain berkenaan sehingga mengorbankan bayi lelakinya berusia 22 hari serta ibu mentuanya. Cheng Ho tiba di perkarangan bilik mayat Hospital Sungai Bakap sekitar jam 1.50 petang. Jelasnya Syafiq memerlukan sokongan dari segi fizikal dan emosi selepas kejadian tersebut. So far memang bukan senanglah dia untuk terima kehilangan anak dengan mentor dan juga dia punya pembantu rumah dia dan of course sebagai jurulatih terus kita bagi nasihat dan kita berdoalah supaya beliau dapat waktu yang terdekat ni di dalam keadaan yang normal balik. Bukan senanglah untuk setiap individu. Kita tahu mana-mana yang kehilangan orang kesayangan memang kita sedihlah dan kita harap
beliau dapat pulih dengan keadaan back to normal dia punya life lah. Bukan senang, tetapi saya harap dengan sokongan kawan-kawan, family dan juga semua rakyat atau penyokong bola sepak Malaysia memberi doa yang terbaik untuk Syafiq Ahmad. Dalam kejadian kira-kira jam 5.30 pagi itu, Muhammad Syafiq dan seorang lagi anak perempuannya, Aira Nur Safia, 2 tahun, cedera ringan, namun isteri beliau, Nur Amalina Nur Ain, 25 tahun, dilaporkan cedera parah. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas, MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Dilela Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.